Assalamualaikum pembuka kata. Awal bismillah, ayuh kita mula. Bersama saya setiap minggu, moderator anda Nur Azrina binti Mustafa untuk mengupas isu yang sering hangat dibicarakan di dada-dada akhbar dan media sosial. Saudara, aspek pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam melahirkan masyarakat yang berwibawa. Seperti yang umum sedia maklum, pandemik COVID-19 telah menukar cara hidup kita 180 darjah terhadap semua sektor. Namun pada hari ini, kita ingin menjurus terhadap landscape pendidikan negara dengan meninjau kesan COVID-19 terhadap mental pelajar. Sebelum kita meneruskan diskusi kita dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan 4 panel khas kita pada hari ini. Yang pertama, Timbalan Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Profesor Dr. Ainur Izzati binti Osman. Seterusnya, Ketua Perkhidmatan Psikologi Klinikal Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental, Hospital Kuala Lumpur, Dr. Siti Mariam Suraya binti Mat Iskandar. Tetamu jemputan kita yang ketiga, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi Prof. Madya Dr. Farhani binti Rosli. Dan akhir sekali, Wakil Pelajar dari UiTM Puncak Alam, Saudari Nurhanani binti Abdul Hanan. Terima kasih saya ucapkan kepada para tetamu yang sudi memberikan sedikit masa untuk mengupas masalah ini. Sebelum kita meneruskan diskusi kita, ayuh kita sama-sama saksikan video ini. Terdapat 7 kes positif baru dilaporkan hari ini. Hari ini saja terdapat 190 kes baharu COVID-19. 823 kes baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 26,565 kes. Semua negeri mencatat pertambahan kes hari ini. Malaysia mencatat 6,075 kes baharu COVID-19 hari ini. Dunia telah dikejutkan dengan virus COVID-19 di mana ia telah mula dikesan di Wuhan, China. Namun, penyebarannya telah merebak secara meluas ke seluruh negara termasuk Malaysia pada awal tahun Januari 2020. Oleh yang demikian, boleh Profesor Dr. Ainur Izzati terangkan secara ringkas apa itu sebenarnya virus COVID-19? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak produksi kerana telah menjemput kami semua. Okey, balik pada soalan puan moderator tadi. Coronavirus atau COVID-19 adalah sejenis penyakit berjangkit baru yang merangkumi pelbagai jenis virus berbahaya. Virus ini kita boleh pecahkan kepada beberapa bahagian iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS dan juga Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Okey, kita juga sudah maklum pada 25 Januari 2020, kes pertama COVID-19 telah membabitkan 3 warga negara China yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura. Dan dari situlah kes COVID-19 meningkat di Malaysia. Okey, kita juga dirungsingkan dengan kes aktif dan jumlah kematian yang semakin meningkat dari hari ke hari. Tak silap saya, pada 16 September 2021, kematian tertinggi direkodkan iaitu sebanyak 463 kematian. Oleh itu, pihak KKM telah memberikan pendedahan umum kepada rakyat mengenai virus ini kerana virus ini adalah virus baru kepada kita. Okey, antara gejala COVID-19 adalah demam yang berlarutan sehingga suhu melebihi 38 darjah Celsius, hilang deria bau dan rasa dan juga sesak nafas. Okay, antara pencegahan yang boleh dilakukan adalah seperti memakai pelitup muka, sanitasi tangan, menjaga jarak sosial dan juga jaga kebersihan diri. Rekod kematian yang sangat membimbangkan ya, Doktor. Terima kasih sekali lagi Dr. Ainur atas penerangan yang cukup jelas dan padat. Seterusnya, berbalik kepada topik kita yang memfokuskan kesihatan mental, jadi lebih bagus untuk kita mendalaminya. Oleh yang demikian, Dr. Siti Mariam sebagai Ketua Perkhidmatan Psikologi Klinikal, boleh puan jelaskan apa itu kesihatan mental? Terima kasih saudari moderator kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini. Baiklah, kesihatan mental merupakan konsep individu berada dalam keadaan yang baik dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga mental dan tidak mempunyai sebarang penyakit. Namun, gangguan kesihatan mental pula dilihat sebagai satu masalah sosial yang tidak penting dalam masyarakat, sehingga ada yang tidak dapat mengesat tanda-tanda awal oleh orang yang terdekat. Menurut kajian Hazli bin Zakaria, 2 daripada 10 orang pelajar didapati di peringkat pengajian tinggi di Malaysia mengalami penyakit mental yang sangat teruk. Jadi, adakah masalah mental yang dialami oleh setiap pelajar adalah sama? Jawapannya adalah tidak. Untuk pengetahuan umum, penyakit kesihatan mental tidak mempunyai sejenis penyakit saja. Ia secara umumnya terbahagi kepada 3 kategori iaitu neurosis, psikosis dan keseluruhan personaliti. Masalah-masalah yang dialami boleh memberi impak yang negatif terhadap hubungan interpersonal bersama orang sekeliling. Justru itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah memberi penekanan tentang pentingnya langkah awal membendung masalah ini. Saya amat bersetuju dengan Dr. Siti Mariam bahawa pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu mengatasi masalah mental yang dihadapi oleh para pelajar sebelum nasi menjadi bubur. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat.
Tidak manis sekiranya kita tidak bertanya terus kepada pihak yang mengalami masalah ini. Oleh itu, saudari Nur Hanani sebagai seorang mahasiswa di UiTM Puncak Alam, bolehkah saudari kongsikan pengalaman yang dialami semasa COVID-19 dan kesannya terhadap kesihatan mental saudari? Terima kasih Cik Moderator atas soalan yang ditujukan. Sebelum saya menjawab soalan saudari, saya ingin berterima kasih kerana sudi menjemput saya ke rancangan saudari. Jadi berbalik kepada soalan tadi, seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 telah memberi impak kepada semua pihak. Pengalaman yang dialami semasa COVID-19 yang saya boleh kongsikan terbahagi kepada 3 aspek, iaitu aspek pembelajaran, aspek ekonomi dan aspek kekeluargaan. Pertama sekali, untuk aspek pembelajaran, sebagai seorang pelajar, ianya amat mencabar untuk belajar secara talian. Hal ini kerana saya seringkali menghadapi masalah capaian internet. Saya perlu membeli data internet untuk mengakses kelas dalam talian atau mencari sumber yang boleh membantu menyiapkan tugasan yang diberi. Perkara ini bukan hanya dihadapi oleh saya, namun ia turut memberi kesan terutamanya kepada kebanyakan pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Masalah teknikal ini secara tidak langsung turut menyumbang kepada isu pelajar menghadapi masalah kesihatan mental. Seterusnya, bagi aspek ekonomi, saya perlu membeli data semasa mengakses internet, tidak kira sama ada menggunakan telefon ataupun komputer river. Data terdiri daripada pelbagai pakej yang memerlukan saya menggunakan wang untuk membayar perkhidmatan tersebut. Terdapat juga ramai pelajar yang tidak mempunyai komputer peribadi yang terpaksa bergantung kepada penggunaan komputer di kafe cyber. Masa yang diberi sangat terhad, namun mencari maklumat di internet memerlukan masa yang lama dan kadang ia merugikan pelajar itu sendiri andai maklumat yang dicari tidak membantu menyiapkan tugasan ataupun tidak mencukupi. Maka isu kewangan ini tercetus terutama sekali buat pelajar daripada kalangan keluarga B40. Faktor kemiskinan dan konflik keluarga juga menyebabkan masalah pelajar keciciran dalam pembelajaran. Ini membuatkan pelajar berasa tertekan dan bimbang akan situasi yang dihadapinya. Kebimbangan ini mendesak beberapa pelajar melakukan kerja sambilan supaya wang tersebut dapat membantu mereka menampung yuran pembelajaran. Kesibukan yang dihadapi menyebabkan pelajar mengalami masalah mental kerana kurang tidur dan stres. Akhir sekali, aspek kekeluargaan. Sesetengah keluarga di Malaysia mengambil mudah akan situasi yang dihadapi pelajar. Pemikiran ibu bapa yang menganggap pelajar hanya perlu belajar menyebabkan pelajar yang menghadapi situasi ini tertekan. Hal ini juga menimbulkan masalah persekitaran yang tidak kondusif oleh keluarga pelajar. Sebagai contoh, suasana rumah saya yang bising disebabkan oleh mempunyai adik yang masih kecil serta tidak mempunyai ruang yang sesuai untuk belajar sering mengganggu konsentrasi saya dan menyebabkan saya stres. Selain itu, kadang-kadang ibu bapa saya meminta pertolongan saya untuk menyelesaikan kerja rumah ketika kelas dalam talian dijalankan. Ini menyebabkan saya tidak boleh fokus dalam kelas dan tercetusnya perselisihan faham antara ibu bapa dan saya. Selain itu, perkara ini kadang-kadang menyebabkan saya mudah untuk berputus asa untuk meneruskan pelajaran dan ia turut memberi impak pada kesihatan mental saya. Dalam era pandemik ini, kesihatan mental pelajar termasuklah diri saya sendiri amat terkesan kerana masalah kewangan yang dihadapi untuk membayar yuran pengajian dan stres yang dialami untuk membiasakan diri dengan norma baru iaitu pembelajaran secara talian. Perkara ini kadang-kadang menimbulkan rasa untuk saya berhenti belajar bagi meredakan rasa stres dan masalah kewangan tersebut. Kalau boleh nak kahwin dengan anak datuk je. Duduk rumah, tak nak belajar dah. Amboi, sempatnya saudari Nur Hanani bercanda dengan kita semua? Boleh saja saudari, bagai pucuk di cerita, ulang mendatang. Terima kasih saudari kerana sudi kongsikan situasi sebenar para pelajar yang mungkin kita sudah tahu ataupun baru kita tahu. Kembali semula kepada Dr. Siti Mariam. Boleh Doktor kongsikan kesan COVID-19 terhadap pelajar dari aspek psikologi? Soalan yang amat menarik daripada moderator kita. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, kita merenung kembali data yang diperoleh daripada Kajian Kesihatan dan Mobiliti Nasional pada tahun 2019. Dicatatkan 2.3% daripada penduduk dewasa di Malaysia mempunyai kemurungan dan kini ia semakin meningkat kerana COVID-19 yang melanda dunia. Yang membimbangkan, penyumbang utama ialah pelajar universiti. Angka-angka ini amat menggusarkan andai dibiar berlarutan. Selain itu, terdapat juga simptom pelajar gelisah dan berasa terancam ketika menghadapi situasi pandemik ini. Gejala lain seperti sakit, tekanan dan demam juga meningkatkan kebimbangan kepada seseorang pelajar itu. Ini disebabkan mereka berasa tertekan akan masa hadapan yang tidak pasti. Contohnya, mereka akan menjadi penganggur ketika ekonomi kita dalam keadaan inflasi. Dalam kes yang lebih teruk, perasaan gelisah ini boleh membahayakan sehingga menyebabkan kecederaan pada badan yang sangat serius. Bagaimana pula dari pandangan anda, Profesor Madya Dr. Farhani, kerana anda merupakan salah satu individu yang paling dekat dengan para pelajar? Okey, sebagai individu yang paling dekat dengan pelajar, kesan yang dapat dilihat terhadap kesihatan mental pelajar daripada COVID-19 ialah stres. Mari kita ketahui
bahawa stres terbahagi kepada dua kategori, iaitu stres yang sederhana dan stres yang melampau. Stres yang sederhana memberi impak yang minimal terhadap diri mereka, namun stres yang berlebihan boleh memberi impak yang berlawanan kepada tubuh, badan dan akal fikiran seseorang, terutamanya kesihatan dan pencapaian seseorang pelajar. Antara punca awal gejala penyakit ini ialah dari segi fizikal seperti letih, sakit dan pening kepala dan susah untuk tidur, manakala dari segi mental pula seperti tidak fokus, cepat lupa dan sukar untuk membuat keputusan. Dalam era pandemik COVID-19 ini, pelajar antara golongan masyarakat yang paling terkesan dari segi mental. Seperti yang sedia maklum, pelajar diminta untuk meneruskan pembelajaran atas talian di rumah. Perubahan ini sedikit sebanyak telah memberi tekanan perasaan kepada mereka kerana tidak dapat fokus sepenuhnya ketika kelas sedang berlangsung. Hal ini kerana di rumah suasana belajar yang tidak kondusif dan terlalu banyak tugasan yang perlu disiapkan dalam masa terdekat. Selain itu, kesan yang dapat dilihat ialah percubaan membunuh diri. Bunuh diri ialah orang yang ingin menamatkan nyawanya sendiri kerana mereka tidak dapat menangani masalah yang sedang dihadapi. Mereka fikir bunuh diri adalah salah satu jalan penyelesaian yang mudah tanpa membebankan orang lain. Namun, kajian daripada Abdul Rashid Abdul Aziz dan Nur Hamizah Abdul Razak telah dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada pelajar mempunyai niat untuk membunuh diri. Namun, keputusan mendapati bahawa hanya 5 orang responden daripada 31 responden mencatatkan mempunyai niat untuk membunuh diri. Ini menunjukkan bahawa tidak ramai pelajar yang berfikiran untuk membunuh diri walaupun keadaan yang memaksa mereka untuk kekal duduk di rumah sambil proses pembelajaran berlangsung secara maya. Oleh itu, pelajar perlulah mendapatkan sesi kaunseling ibu bapa atau orang sekeliling dengan kadar segera jika mempunyai niat untuk membunuh diri. Ternyata boleh mengancam nyawa pelajar ya puan. Berbalik kepada saudari Nur Hadani, sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, apa yang anda lakukan untuk mengatasi masalah ini dari terus membelenggu diri anda? Pertama sekali, kita sebagai seorang pelajar hendaklah mengambil inisiatif dalam membantu diri sendiri kerana kita memahami apa yang kita rasakan berbanding orang lain. Saya pernah membaca buku karya Nuriyah binti Lasiman yang menyatakan bahawa kita dapat mengawal atau mencegah masalah ini dengan lebih awal sekiranya kita mengutamakan diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita boleh berkongsi tentang masalah yang sedang kita hadapi kepada orang yang kita selesa. Hal ini demikian kerana ia dapat membantu kita untuk merasa lebih tenang kerana tiada masalah yang dipendam dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Selain itu, kita boleh berjumpa dengan pakar psikiatri seperti Dr. Mariam sendiri untuk mendapatkan rawatan kerana mereka lebih mahir dan arif dalam bidang psikologi dan mampu mencadangkan jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah dengan lebih baik. Seterusnya, para pelajar juga mampu menghadirkan diri untuk berjumpa dengan pihak kaunseling kerana pihak kaunseling dan pakar psikiatri berperanan menyediakan ruang untuk pelajar yang mengalami tekanan mental meluahkan isi hati mereka. Kesimpulannya, diri sendiri merupakan aspek utama dalam mengatasi masalah ini dan sekiranya diabaikan, ia mampu membinasakan diri mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, rakan-rakan merupakan orang yang sedikit sebanyak memberi pengaruh dalam hidup kita. Hal ini kerana sebagai seorang remaja, kita banyak meluangkan masa bersama rakan sebaya. Hasil daripada bacaan buku karya Muhammad Jamil Yaakob, sekiranya kita mengalami masalah mental, rakan kita dapat merasakan sesuatu yang berbeza dengan tingkah laku kita dan boleh memberi nasihat serta sokongan kepada kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai seorang rakan, saya mungkin akan lebih faham apa yang dirasai oleh mereka sebagai pelajar kerana saya turut melalui perkara yang sama dan dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ini daripada perspektif individu sebaya. Seperti yang boleh kita lihat, apabila seseorang itu mempunyai masalah, mereka akan mengajak rakan mereka untuk meluangkan masa bersama-sama bagi melepaskan segala perasaan yang telah mengganggu emosi mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa rakan turut memainkan peranan dalam mengatasi masalah mental. Kesimpulannya, saya rasa sebagai seorang pelajar, ini adalah apa yang dapat saya lakukan untuk diri sendiri dan sebagai rakan bagi mengatasi masalah mental. Bagaimana pula dari segi keluarga? Mungkin pihak psikiatri boleh memberikan pandangan? Silakan. Terima kasih sekali lagi saudari moderator yang tidak kurang petah bicaranya. Pada saya amat bersetuju dengan pandangan pendek kita sebentar tadi. Lantas saya ingin mencadangkan supaya keluarga terutama ibu bapa memberikan sepenuh perhatian serta mengambil berat tentang anak-anak, terutama sekali apabila mereka berkelakuan luar daripada biasa. Tambahan pula, ibu bapa mempunyai pengalaman yang lebih luas dan lebih matang dalam menyelesaikan masalah. Bak kata pepatah, lebih dahulu makan garam berbanding generasi muda. Sebagai contoh, sekiranya ibu bapa melihat tanda pelajar mempunyai masalah mental, mereka haruslah segera membawa anak mereka mendapat rawatan awal. Jadi dapat dilihat di sini keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam membantu pelajar mengatasi masalah mental ini.
Langkah ini merupakan penyumbang kepada kemantapan keyakinan pelajar supaya tidak hilang arah ketika saat-saat genting ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul tu doktor. Selain diri sendiri, keluarga dan rakan, institusi dan masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah ini. Boleh Prof. Madya Dr. Farhani dan Dr. Ainur Izzati memberi cadangan antara cara lain untuk menangani masalah ini dari pihak institusi pembelajaran dan juga masyarakat. Terima kasih kepada Encik Moderator yang bertanyakan soalan. Okey, cara pihak institusi pembelajaran menangani kesihatan mental pelajar yang berpunca daripada pandemik COVID-19 ialah pihak institusi haruslah memastikan kesihatan pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Antara usaha yang boleh dijalankan oleh mereka adalah seperti menubuhkan kelab atau pertumbuhan yang bertindak, membantu dan merawat kesihatan dan menjaga kebajikan seseorang pelajar. Pihak institusi juga perlulah mengadakan program yang memberikan kesedaran awal kepada pelajar untuk mencegah dan mengelakkan daripada masalah mental ini dari terus berlaku. Hal ini kerana sesetengah pelajar menganggap bahawa masalah itu hanya sebagai individu yang hilang kewarasan akalnya. Walhal ianya adalah lebih teruk daripada itu dan mungkin ada di kalangan mereka yang tidak menyedari mereka mempunyai penyakit ini. Jelaslah pihak institusi pelajaran memerlukan salah satu individu yang penting untuk menyediakan ruang untuk pelajar mengenal pasti dan merawat kesihatan mental akibat daripada pandemik COVID-19 ini daripada bertambah parah di kalangan pelajar. Pada pendapat saya, masyarakat juga memainkan peranan yang penting bagi menangani masalah ini kerana masyarakat merupakan golongan yang mudah dipengaruhi oleh pelajar. Masyarakat perlulah mengurangkan stigma negatif terhadap golongan pelajar supaya mereka tidak merasa tertekan dan murung disebabkan perkara ini. Selain tu, masyarakat perlulah memberi perhatian yang lebih kepada golongan yang mempunyai sakit mental ataupun pesakit mental itu sendiri supaya mereka tidak merasa seperti diabaikan. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 banyak memberi kesan kepada pelajar. Dengan ini, masyarakat perlulah menghulurkan bantuan seperti keperluan asas maupun sokongan moral untuk meringankan beban mereka dan sedikit sebanyak dapat membuatkan pelajar lebih bersemangat serta mengurangkan risiko masalah mental. Okay, secara ringkasnya, masyarakat turut memainkan peranan penting terhadap kehidupan pelajar dalam mengatasi masalah kesihatan mental ini. Terima kasih Dr. Ainur dan Dr. Farhani. Natijanya, kesihatan mental para pelajar perlu dititik beratkan terutama apabila berhadapan dengan situasi penularan COVID-19 ini kerana sudah terang lagi bersuluh bahawa pelajar yang kurang pendedahan mengenai pengurusan kesihatan mental akan mengambil tindakan drastik seperti membunuh diri sebagai cara mudah untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baiklah, kita nampaknya sudah berada di penghujung rancangan. Harapan saya, semoga rancangan ini dapat memberi input dan impak yang positif kepada semua pihak bagi merealisasikan harapan untuk melahirkan pelajar kelas pertama. Saya ingin memetik kata-kata Nelson Mandela bahawa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk kita mengubah dunia. Terima kasih para panel yang sudi meminjamkan masa untuk mengupas isu ini. Akhir kalam, jauhi COVID di hati saya. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Apollo, bila-bila masa, di mana jua.